Okay, siapa yang baru hadir ni, kita baru bermula kelas kita, Bahasa Melayu tingkatan 4 Okey, kita tak nak buang masa lagi. Okey, kamu lihat kat sini, ini adalah contoh soalan kertas model 1 Ini adalah kertas SPM, bahagian kertas kedua SPM Dan kita cuba berbincang hari ini tentang soalan-soalan dia. Dan kamu lihat di sini, soalan-soalan dia ialah yang pada yang ni, kamu lihat ni ada tajuk dia tentang sistem dan aplikasi bahasa. Kamu lihat sini ada soalan 1, ada dinyatakan tentang morfologi. Morfologi iaitu kata ganti nama tunjuk atau kata ganti nama diri. Okey, cikgu akan scrollkan dulu soalan-soalan dia yang kita akan bincangkan. Kat sini kamu lihat kat sini, kamu akan mencari dua kata ganti nama tunjuk. Nama tunjuk kamu tahu nama tunjuk contohnya macam 37 lah. Rumah saya di mana? Rumah saya di kat mana? Itu ialah kata nama tunjuk. Kata ganti nama diri contohnya saya. Nama saya Ali contohnya. Okey. Itu ialah kata ganti nama diri. Ini ialah soalan yang pertama kita akan bincang kemudian. Lepas tu bahagian kedua pula ialah kamu kena tukarkan soalan ni ialah tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Ayat aktif kepada ayat pasif. Okay, selepas itu kita juga akan baca dua petikan di bawah ini. Daripada bahan 1 kamu kena baca dan kamu kena fahamkan daripada bahan yang pertama. Okey, dan yang kedua, sekejap cikgu nak ambil attendance dahulu sekejap. Okey, dan kamu lihat kat sini ni ada bahan pertama kamu kena baca nanti bahan pertama. Selepas tu juga kamu kena baca juga dalam bahan yang kedua. Bahan yang kedua kamu kena baca dan cuba fahamkan. Dan selepas itu ada beberapa soalan yang bermaksud, ada 4 soalan di sini. Yang pertama ni kamu kena beri maksud. Beri maksud ada satu perkataan daripada petikan yang kamu kena nyatakan. Dan kamu kena nyatakan dan kamu kena kenal pastikan. Dan kamu lihat kat sini setiap soalan tu dia ada markah dia. Kamu tengok sini 2 markah. Yang kedua ni pula adalah 3 markah di sini. Dan yang ketiga ada 3 markah. Manakala yang keempat pula ada 4 markah. Kamu kena lihat markah ini untuk menjawab soalan. Okey. Selepas itu kita pergi kepada soalan yang lain. Yang bawah ni pula ialah tentang kesalahan bahasa. Kesalahan bahasa. Ada 9 kesalahan bahasa. Selepas itu kita akan tukarkan pula bahasa Melayu standard. Bahasa Melayu standard ialah tukarkan daripada bahasa Melayu standard, daripada bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Dan yang terakhir sekali ialah peribahasa. Peribahasa, kamu kena baca dahulu petikan tersebut dan kamu kena nyatakan peribahasa-peribahasa yang sesuai bagi tajuk tajuk tersebutlah daripada kamu kena cari apakah peribahasa yang sesuai. Okay. Lepas itu kamu lihat kat sini, yang lain tu kita akan bincang kemudian Okey, pada mula ni cikgu nak kamu kita pergi kepada soalan yang pertama Persoalan yang pertama.
Kamu baca dahulu kat sini, cikgu baca dahulu pendidikan bahasa Melayu sebagai bahasa asing pada peringkat universiti agak berbeza daripada institusi pembelajaran bahasa di sekolah menengah atau sekolah rendah. Kelianan yang jelas ialah pelajar menara gading lebih matang dan memiliki penguasaan bahasa pertama dan bahasa kedua yang lain. Sebagai pelajar yang membayar yuran pendidikan, mereka ini berpengaruh besar dalam perancangan khusus pendidikan. Sememangnya komunikasi bertimbal balik. Bertimbal balik maksudnya komunikasi dua hala ataupun two-way communication antara pensyarah dengan pelajar yang berterusan tentang keberkesanan kurikulum sesuatu modul dapat menggiatkan proses pemampatan kualiti bagi modul tersebut secara dinamik. Kita harus memberikan maklum balas untuk mewujudkan perkembangan yang positif. Dan petikan ini diambil daripada bahasa Melayu untuk penutur asing yang ditulis oleh Zhu Wei Zhu daripada Pelita Bahasa. Dan kamu lihat kat sini, apa yang cikgu nak kamu carikan dulu. Yang pertama, kamu lihat soalan ni. Okay, kamu lihat dekat soalan ni. Okay, soalan ni dia kata kat sini, dua kata ganti tunjuk. Okay, dua kata ganti tunjuk. Okay, selepas itu, bila kamu dah cari daripada petikan sini, ini daripada petikan dia. Kamu kena cari daripada petikan, daripada sini daripada petikan sini. Okey, kamu kena cari daripada petikan. Bila kamu dah cari daripada petikan, itu yang pertama yang kamu kena cari. Yang kedua, apa yang kamu kena buat ialah kamu kena buat ayat. Pertama, kamu kena kenal pastikan yang pertama. Okey, yang kedua, kamu kena membuat ayat. Okey, kamu kena membuat ayat. Okey, cikgu nak kamu cuba dahulu mencari dahulu kata nama tunjuk daripada petikan. Tuliskan jawapan kamu dalam kita punya chat dalam kita punya chat. Cikgu harap kamu faham apakah kehendak soalan. Kata ganti nama tunjuk dahulu. Kamu kena kenal pastikan kata nama tunjuk kata ganti nama tunjuk. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Sila cuba sila cuba. Cuba ganti, cuba carikan kata ganti nama tunjuk. Daripada Jun dia kata itu betul. Kita lihat Jun tulis Jun dia tulis ialah itu di sini, betul. Kat sini itu, dia cari kat sini itu. Pada baris yang kedua. Kamu tengok sini, ini baris yang kedua itu. Ini itu tu ialah kata ganti nama ini cikgu nampak daripada Casey, daripada Anggalia, Anggalia pun kata ini. Kita lihat cikgu tulis kat sini dulu. Yang pertama kat sini ialah dia tulis kat sini ialah itu. Itu itu dah ada. Satu lagi ialah ini.
Ini dekat mana, baris yang ke mana, ini dekat sini. Ini. Okey, ini. Dan kita tulis dulu dia punya jawapan dia sini. Okey, dia punya jawapan dia kita tulis di sini ialah ini di sini. Okey, kamu dah selesaikan soalan yang pertama, tapi kamu kena buat pula membuat ayat itu dan ini. Okey, membuat ayat. Okay, siapa boleh cuba membuat ayat itu ataupun ini? Boleh cuba menulis ayat. Tulis dekat kita punya chat tulis dalam chat kita. Oh, boleh cuba menjawab soalan di situ Aku boleh tulis ayat dia dekat situ. Okey, ini daripada jawapan daripada Casey daripada Casey. Kita lihat kat sini. Okey, Casey dia kata ketika itu, ketika itu usianya baru menjangkau menjangkau 13 tahun. Betul? Okey. Yana dia kata kawasan ini diketuai oleh seorang lurah. Okey, seorang lurah kamu kata. Okey. Ini merupakan satu berita yang baik, berita yang bagus, satu berita yang baik lah Okey. Okey, kamu cuba pergi kepada itu pula. Itu. Ini dah, ini pula Sekejap, cikgu tulis kat sini ini. Okey, ini merupakan satu berita yang baik. Okey, kita dah selesai Cikgu harap kamu faham macam mana nak menjawab soalan yang pertama di situ Soalan yang pertama iaitu kata ganti nama tunjuk. Bila kamu dah kenal pastikan kata ganti nama tunjuk, lepas itu kamu kena tuliskan ayat di bawah ini. Itu saja Selepas itu kita jawab pula soalan dua kata ganti. Kamu kena cari dua kata ganti nama diri. Okey, dua kata ganti nama diri dan kamu carikan daripada petikan tersebut. Kata ganti kamu tahu saya better. Okey, Alisha dia kata mereka. Okey, Alisha dia baris di mana Alisha? Baris di manakah mereka? Baris yang keempat cikgu rasa Okey, baris yang keempat. Okey, Alisha dengan Taba Okey, mereka di sini. Okey, kita tulis di sini mereka. Okey, mereka di situ. Satu lagi, Christina dia kata kita kita.
kita dekat mana Kita Kisina dekat mana? Kita baris di mana Baris di mana kita? Kita baris yang terakhir Kamu beritahu nanti Okey, kita di baris yang terakhir di sini. Okey, baris yang terakhir dan kita cuba tulis di sini kita. Okey, dekat sini iaitu kita. Okey, B ialah kita. Okey, dan ini adalah perkara yang paling penting sekali mereka dan kita. Okey, lepas tu cikgu nak kamu cuba menulis ayat iaitu tentang mereka. Membuat ayat. Okey, Chelsea dia kata mereka boleh memainkan peranan mereka. Okey, mereka boleh memainkan peranan mereka. Okey. Lepas itu Alisha dia kata mereka banyak membantu penduduk di kampung itu, betul? Casey dia kata kita mesti belajar bersungguh-sungguh. Jun dia kata kita harus memartabatkan bahasa Melayu. Okey, B kita lihat kat sini. B ialah kita harus kita harus kita harus memartabatkan bahasa Melayu. Okey dah kita dah selesai. Kamu lihat kat sini, cikgu ulang balik apa yang kamu dah buat soalan yang pertama ni ialah kamu kena kenal pastikan dua kata ganti nama tunjuk. Dua kata ganti nama tunjuk dan kamu dah nyatakan iaitu itu dan ini itu dan ini. Manakala dan kamu juga telah menulis ayat membuat ayat, dua ayat tentang satu ayat daripada itu dan satu lagi ayat ialah ini. Lepas itu kamu juga nyatakan juga tentang dua kata ganti nama diri iaitu mereka ataupun mereka, selepas tu kita, dan juga kamu telah nyatakan bagaimana nak membuat ayat dua ayat di bawah ini. Okey. Dan kita pergi kepada di bawah ni, soalan di bawah. Soalan di bawah ini ialah baca petikan di bawah dengan teliti. Baca petikan di bawah dengan teliti dan tukarkan ayat aktif. Ayat aktif tu ialah ayat yang bawah ni. Yang bergaris ni adalah ayat aktif. Kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. Okey, cikgu bacakan dahulu. Malaysia banyak memiliki institusi pendidikan yang menghasilkan pelbagai produk penyelidikan yang bermanfaatkan untuk pelbagai pihak. Okey, aktif subjek dia berada di hadapan. Kalau pasif, kamu kena gerakkan, contohnya institusi pendidikan tu kamu kena letak ke depan, Malaysia tu ke belakang. Dia terbalik. Okey. Cikgu teruskan lagi. Dahulu, aktiviti penghasilan produk tertumpu di universiti berstatus penyelidikan. Ini bukan sahaja universiti yang berlumba-lumba menghasilkan produk, malah kolej, politeknik dan sekolah tidak terkecuali dari segi produk ciptaan masing-masing.
Pusat Teknologi Mekatronik dan Robotik telah mencipta robot hijau PTSB dan robot penakluk PTSB. Robot hijau PTSB telah digunakan oleh syarikat pembersihan. Robot ini mengutip sampah terapung di kawasan berair dengan menggunakan tenaga solar. Ini adalah satu petikan yang diambil daripada Dewan Kosmik. Tajuk dia ialah PTSB cipta pelbagai produk. Okay. Dan cikgu nak kamu cuba menjawab soalan yang seterusnya, iaitu soalan tukarkan kepada ayat aktif kepada ayat pasif. Okay, kamu cuba soalan ni. Kamu boleh mulakan yang pertama ni, mulakan dahulu dengan ayat pasif, iaitu kamu mulakan dengan sini yang ni ialah ayat aktif. Ini ialah ayat aktif. Kalau yang bawah ni kamu kena, yang atas ni kamu kena tukarkan kepada ayat pasif. Kamu kena tukarkan kepada ayat pasif. Kamu boleh mulakan macam ni. Mulakan dengan institusi pendidikan. Okey. Mulakan itu adalah dia punya apa ni, dia panggil sebagai objek dia. Objek kamu ke depan. Okey, siapa boleh cuba untuk soalan yang pertama? Okey, Alisha dia kata institusi pendidikan yang menghasilkan pelbagai produk menyediakan pendidikan manfaat untuk pelbagai pihak banyak dimiliki oleh Malaysia. Dahlia dia kata institusi pendidikan yang menghasilkan pelbagai produk pendidikan yang bermanfaat untuk pelbagai pihak banyak dimiliki di Malaysia. Tu betul nampak tu Okay, kamu lihat kat sini cikgu tuliskan jawapan dia. Ialah yang menghasilkan. Yang menghasilkan pelbagai produk, pelbagai produk penyelidikan. Penyelidikan yang bermanfaat untuk pelbagai pihak. Produk yang bermanfaat untuk pelbagai pihak banyak. Banyak dimiliki oleh Malaysia. Itu je jawapan dia. Jawapan kamu kena tukar kepada ayat pasif. Cikgu harap Alisha dengan Dahlia jawapan kamu nampaknya betul. Lepas tu kita pergi kepada yang kedua ni. Yang kedua ni ialah Pusat Teknologi Mekatronik dan Robotik telah mencipta robot hijau PTSB dan robot penakluk PTSB. Okey, Jun dengan Chelsea dah tulis lah. Okey, Jun dia kata robot hijau PTSB dan robot penakluk PTSB telah dicipta oleh Pusat Teknologi Mekatronik dan Robotik. Okey. Dan Chelsea dia kata robot hijau PTSB dan robot penakluk PTSB telah dicipta oleh Pusat Teknologi Mekatronik oleh Robotik. Okey, Pusat Teknologi dan Robotik kita lihat pula
dia punya jawapan okey. Okey, kita lihat jawapan untuk ayat pasif di sini ayat pasif. Okey, kita lihat dia punya jawapan dia ialah hijau. Okey, robot hijau robot hijau PTSB. PTSB dan dan robot penakluk robot penakluk robot penakluk PTSB. PTSB telah dicipta. Okey, telah dicipta oleh pusat teknologi mekatronik. Teknologi mekatronik. Okey, mekatronik dan robotik. Ini adalah ayat aktif. Yang ini adalah ayat aktif. Kalau yang bawah ni pula ialah ayat pasif. Okey, itu saja. Okey. Okey, yang betul Chelsea betul, Jun pun betul Okey, kita teruskan kepada yang bawah ni pula. Kamu tengok sini robot ini. Okay, Jun dah tulis kat situ. Robot ini mengutip sampah terapung di kawasan berair dengan menggunakan tenaga solar. Okey, cikgu baca Jun dulu. Sampah terapung di kawasan berair dikutip robot itu dengan menggunakan tenaga solar. Polo dia kata sampah terapung di kawasan berair dengan menggunakan tenaga solar dikutip oleh robot ini. Alisha dia kata sampah terapung di kawasan berair dikutip oleh robot ini dengan menggunakan tenaga solar. Okey, kita lihat dulu jawapan dia. Okey, kita lihat dulu dia. Okey, dekat sini cikgu tulis kat sini. Dia punya jawapan dia ialah ayat pasif ayat pasif. Ayat pasif ialah jawapan dia ialah sampah. Okey, sampah terapung terapung. Okey, sampah terapung di kawasan sampah terapung di kawasan berair. Di kawasan berair dikutip. Okey, dikutip oleh robot oleh robot ini. Okey, menggunakan tenaga solar. Okey, gunakan tenaga solar kamu lihat kat situ polo polo kamu semak jawapan kamu untuk yang yang cikgu tulis kat sini Sofia dengan Jun, cikgu rasa betul. Tak perlu tulis tak perlu ditulis dengan tak perlu jap mengguna jap robot itu dengan menggunakan cikgu tinggal dengan menggunakan. Dengan menggunakan. Okey, boleh boleh. Okey, ada soalan lagi? Okey, sampah terapung dikutip oleh robot ini
Okey, itu robot ini dikutip menggunakan tenaga solar. Robot ini digunakan, okey. Okey dah. Okey, kita dah habis soalan yang kedua. Soalan yang kedua kita dah habis. Kamu dah buat. Cikgu harap kamu faham apakah dia ayat aktif dan juga apakah dia ayat pasif. Okey. Okey, kita teruskan kepada soalan bawah ni. Okey, cikgu nak kamu baca dahulu bahan satu. Baca dahulu bahan satu. Okey, bahan satu kamu baca dahulu. Lepas tu kamu baca pula bahan yang kedua. Bila dah habis bahan satu, cikgu akan scrollkan kepada bahan yang kedua. Okey. Dah habis bagi tahu cikgu. Siapa yang baru masuk kelas cikgu nak kamu baca dahulu. Baca dahulu bahan yang pertama. Baca dahulu bahan yang pertama dahulu. Okey, siapa dah habis baca, cikgu boleh scrollkan kepada bahan yang kedua. Okey, Jana dah baca Cik Jana dah baca. Okey, cikgu terus pergi kepada bahan yang kedua Okey, sila baca bahan yang kedua
Okay. Siapa dah habis baca sila beritahu Cikgu, okay, cikgu pergi kepada bahan yang pertama Okay dah okay. Dan kamu tengok sini, bahan yang pertama dan yang kedua diberi okay. Kamu tengok sini dia kata kebersihan merupakan keperluan dalam penghidupan supaya setiap individu tu dapat kekal sihat dan aktif. Dan kita perlu bersih daripada penyakit berjangkit. Ianya berkaitan dengan amalan kebersihan diri dan sanitasi yang tinggi. Perbincangan tu ialah apakah sebabnya. Apa sebabnya berlakunya penyakit ni? Ialah dari segi kebersihan, iaitu termasuklah penyakit disebabkan oleh penyakit usus, parasit usus ataupun dikenali sebagai organisasi yang hidup pada ataupun dalam perumah yang telah menyebabkan kesan aktif kepada perumah ataupun kepada kita punya organ kita. Jangkitan parasit khusus sering dikaitkan dengan kebersihan iaitu melibatkan protozoa khusus dan radang khusus. Dan jangkitan ini popular dalam kalangan kanak-kanak yang gemar bermain dengan tanah dan kurang menjaga kebersihan diri. Yang ini ialah diambil daripada petikan Dewan Kosmik juga bertajuk jangkitan cacing, penyakit atau terapi autoimun. Autoimun. Okay, itu adalah daripada bahan yang pertama. Manakala pada bahan yang kedua, di Malaysia terdapat beberapa penyakit utama yang dikategorikan dalam penyakit bawahan air. Dia melibatkan air dan minuman dan makanan. Iaitu demam kepialu, penyakit taun, disenteri, ceret-beret berdarah, hepatitis A dan keracunan makanan. Dan penyakit-penyakit ini menjangkiti seseorang melalui pengambilan makanan. Dia kata pengambilan makanan ataupun minuman yang tercemar dengan kuman penyakit. Kuman penyakit ini datang daripada najis manusia atau najis binatang yang telah dijangkiti serta persekitaran yang kotor. Kawasan-kawasan yang kotor tu, yang sekeliling yang kotor menyebabkan penyakit ini. Lepas itu, pengamalan kebersihan yang lemah mengundang wabak yang kritikal ini. Dan petikan ini telah diambil daripada penyakit bawaan air dan makanan dan telah diambil dan telah disesuaikan. Dan kamu lihat kat sini, cikgu nak kamu cuba soalan yang pertama berdasarkan bahan yang kedua. Kamu tengok sini bahan yang kedua. Bahan kedua yang ni lah Dia kata berikan maksud mengundang wabak yang kritikal. Markah dia 2 markah. Macam mana kamu nak jawab soalan ni? Macam mana kamu nak jawab soalan ni? Kamu kena buat macam ni. Kamu tuliskan dulu mengundang wabak yang kritikal. Jadi kamu pecahkan, mula-mula kamu carikan makna apakah maksudnya mengundang. Selepas tu kamu carikan makna wabak. Dan yang ketiga kamu carikan maksud yang kritikal ini. Okey, kamu tuliskan satu.
Ni maksud maksud. Ni soalan yang pertama Okey, Chelsea dia kata mengundang wabak yang ketiga adalah penyakit tiba-tiba menular secara mengejut di dalam sesuatu kawasan. Okey, ialah mengundang wabak, kamu kata adalah penyakit yang tiba-tiba menular secara mengejut satu kawasan. Yang ni kamu kena, cikgu kata, kamu kena terangkan, kamu dah panjang sangat tu kamu terangkan tiba-tiba menular, mengundang. Kamu tukarkan dulu ni. Wabak tu apa maksud dia? Wabak tu apa maksudnya wabak? Wabak, okey betul. Wabak tu ialah penyakit. Tukar terus ni. Ya, wabak ialah penyakit. Yang kritikal ini ialah apa? Yang kritikal ini. Yang serius betul. Yang serius. Mengundang tu apa? Mengundang. Apakah maksudnya mengundang? Merebak. Bukan merembak. Selain daripada itu, mengakibatkan. Mengakibatkan wabak. Okey, mengakibatkan boleh. Selain daripada mengakibatkan, satu lagi perkataan yang paling sesuai kan. Yang paling sesuai. Membawa, okey, cikgu bagi tahu yang paling sesuai adalah menyebabkan. Kamu tengok sini, menyebabkan penyakit yang serius. Ini dah. Okey. Soalan yang pertama kita dah jawab Okey, soalan yang pertama. Iaitu cikgu tulis jawapan bawah ni, iaitu menyebabkan penyakit yang serius. Ni yang serius yang tu je lah Okey, lepas tu kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan kepincangan yang menyebabkan meningkatnya penyakit berjangkit. Bahan 1 dan bahan 2, apakah sebabnya penyakit ini meningkat? Apakah sebabnya penyakit ini berlaku? Apa sebabnya? Kamu kena rujuk kepada bahan 1 dan bahan yang kedua. Apa sebabnya? Kurang menjaga kebersihan, okey. Diterima. Okay, nombor 1 ialah kurangnya ada 3 markah lebih kurang 3 markah yang kamu kena 3 isi kurangnya menjaga kebersihan.
Itu pengambilan makanan yang tercemar, betul? Yang kedua pula ialah pengambilan makanan yang tercemar. Okay, pengambilan makanan dan minuman yang tercemar dan minuman yang tercemar. Okay, yang tu dah betul lah. Satu lagi, Jun dikata persekitaran yang kotor. Persekitaran, betul. Persekitaran yang kotor. C ialah persekitaran yang kotor, betul. Okay, lepas tu kita pergi pula kepada soalan yang ni, soalan bawah ni. Okay, soalan yang bawah ni, penyakit akan menyebabkan badan seseorang menjadi lemah dan tidak berupaya untuk menjalankan rutin harian. Namun begitu, masih ramai yang tidak menitik beratkan aspek kesihatan. Pada pendapat anda, apakah situasi di atas berlaku? Kat sini kamu tengok sini ada 3 markah. Yang ni, soalan nombor 3 ni, kamu tak perlu rujuk lah kepada petikan. Kamu boleh beri pendapat kamu sendiri. 3 isi. Kamu boleh mulakan macam ni sebab-sebab sebab-sebab sebab ramai masih ramai masih ramai yang tidak menitik beratkan aspek kesihatan. Okay, kamu kena nyatakan A apa, B apa. Okey, tidak mengetahui kesannya bila apa, okey. Ini Jun ke jawapan ialah mereka tidak menyedari kesannya apabila apabila mendapat penyakit. Okey. Okey, yang kedua, yang kedua, mereka tidak tahu betapa seriusnya itu. Cikgu rasa itu lebih kurang isi yang pertama tu Jun. Kamu boleh cari lagi selain daripada tu. Program gotong royong,
Itu dah lain ni. Kamu, cikgu jawab soalan nombor, apa ni, Sujan, kamu jawab soalan mana ni? Cikgu jawab soalan nombor 3 eh. Cikgu jawab soalan nombor 3 bukan soalan nombor 4. Cikgu dah tulis point kat sini eh. Okey, pihak kerajaan tidak menekankan kebersihan dan kebersihan makanan. Okey, pihak berkuasa, kamu boleh kata kat sini, pihak berkuasa pihak berkuasa tidak menitik beratkan tidak menitik beratkan tentang amalan kebersihan diri dan kebersihan makanannya. Satu lagi. Apa sebabnya mereka tidak memberatkan? Satu lagi. Ini soalan kebat eh. Cikgu boleh nyatakan kepada kamu ialah tentang masyarakat terlalu sibuk. Masyarakat terlalu sibuk. Terlalu sibuk bekerja. Itu dia punya jawapan. 3 jawapan yang kamu boleh ambil okay. Lepas tu kita pergi kepada soalan yang keempat. Soalan yang keempat yang ni soalan keempat. Ni soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Anda mendapati jiran anda dirawat di hospital kerana demam. Okay, Jun dia kata kat sini satu lagi, cikgu baca Jun punya jawapan. Kerajaan tidak menguatkuasakan undang-undang untuk menjaga kebersihan yang kurangnya, bukan tak menguatkuasakan, mereka kurangnya dari segi penguatkuasaan. Jun kurangnya penguatkuasaan. Undang-undang memang ada tapi kurangnya penguatkuasaan. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Sebagai jiran yang prihatin, berikan langkah yang boleh diambil untuk mengurang kadar jangkitan denggi di kawasan kediaman anda. Yang ini kamu kena soalan nombor 4. Soalan nombor 4 macam mana kamu nak jawab? Kamu mula-mula ke macam ni. Langkah-langkah yang langkah-langkah untuk, ini pun soalan kebat mengurangkan kadar jangkitan demam denggi. Apa yang kamu cadangkan? Melaporkan yang tu betul. Jun kata melaporkan kes ini kepada pihak berkuasa supaya dapat menjalankan aktiviti penghapusan. Okey, kat sini dia kata melaporkan kes
is kepada pihak berkuasa supaya dapat dapat menjalankan aktiviti semburan serangga lah senang. Semburan serangga. Okay, lepas itu menjalankan aktiviti gotong royong, okay? Menjalankan aktiviti gotong royong, gotong royong. Okay, dah berapa dah? Cikgu rasa ada satu lagi. Dia perlu, dia ada dua lagi, 4 markah. Ada 2 lagi. Apa lagi kita nak lakukan? Apa lagi? Okey, kamu boleh kata lagi selain itu kamu boleh nyatakan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk, betul? Menghapuskan tempat pembiakan nyamuk. Okey, lepas tu kamu boleh, ini soalan-soalan ni soalan yang mudah je sebenarnya, tak payah nak apa, ialah kamu boleh memastikan tiada tempat takungan air yang bertakung. Lagi tu kamu boleh tambah lagi ialah kamu boleh mengajak bergotong royong, membersihkan longkang yang tersumbat agar tidak ada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okay. Lepas itu memastikan tiada bekas yang menakung air yang boleh menjadi sarang jentik. Okay. Itu adalah selain daripada jawapan yang kamu berikan. Okay. Okey, kita dah selesai di situ dan kita cuba menjawab soalan yang berbentuk peribahasa. Cikgu bacakan dahulu kat sini. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian nyata 3 peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan tersebut. Berikan maksud tersebut. Okey, cikgu baca dulu. Kamu tengok sini, sekolah merupakan institusi formal yang mampu melahirkan modal insan yang akan memajukan negara. Bagi mencapai matlamat ini, guru-guru hendaklah menjalin hubungan yang erat. Dan bekerja sama dengan murid-murid. Dengan itu, mereka perlu berusaha gigih dan rajin. Untuk menempa kecemerlangan. Sebagaimana yang diketahui, resepi kejayaan seseorang murid ialah permuafakatan. Permuafakatan antara guru dengan ibu bapa. Guru dan ibu bapa dalam melaksanakan program
untuk meningkatkan prestasi murid-murid, prestasi murid-murid, prestasi murid-murid dalam akademik. Okey. Apabila muafakat sesuatu kerjaan sudah ataupun mudah dicapai. Apa yang kamu kena buat ialah kamu kena kenal pastikan 3 peribahasa dan kamu kena nyatakan maksud peribahasa tersebut. Okey, nyatakan 3 peribahasa daripada petikan dan berikan maksud. Usaha, Jun kata usaha tanda kejayaan. Okey, betul. Usaha tangga kejayaan. Apa maksud dia, Jun? Maksudnya seseorang perlu berusaha bergigih untuk menempa kejayaan. Okey. Menempa kecemerlangan. Cikgu tulis kat sini. Seseorang itu perlu berusaha dengan gigih. Dengan gigih untuk menempa kecemerlangan. Itu nombor 1. Okey, peribahasa yang kedua. Yang lain tu tolong bagi jawapan jangan senyap saja dalam kelas. Cikgu nak cuba mencuba apakah peribahasa yang sesuai. Okey, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Okey, apa maksud ni, Jun? Apa maksud dia berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian? Apa maksud dia? Berakit dia susah arti betul. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke ataupun betul berenang-renang ke tepian. Okey. Renang-renang ke tepian. Tapi maksud dia ialah biar susah lihat dahulu, nanti kita semak susah, biar kita susah-susah sekarang, asalkan senang kemudian dia. Tahu sebenarnya simpulan bahasa ataupun ataupun peribahasa sebenarnya maksud dia sama je, Jun.
Ulat buku. Ulat buku tu ialah suka membaca buku betul. Simpulan bahasa ataupun peribahasa sama je. Dengan dia punya dia punya bunyi saja yang lain. Itu saja. Sekejap kita satu lagi, sekejap kita semak dahulu. Sekejap berakit-rakit dahulu sekejap. Okey, berakit-rakit dahulu berakit-rakit dahulu. Sekejap. Berenang dan ketepian. Bersakit-sakit dahulu. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang ke tepian, ke tepian. Lepas itu bersakit-sakit dahulu, maksud dia sini tambah lagi. Bersakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bersenang-senang kemudian. Bersenang-senang kemudian. Okey, lepas itu yang seterusnya, okey, satu lagi. Berat sama jinjing bagai menatang minyak yang penuh. Bagai aur dengan teping, okey. Yang bagai aur, kita lihat dulu. Kristina dia kata berat sama dipikul. Okey. Ataupun cikgu bagi, yang tu jawapan kamu. Cikgu tambah, ialah C. Ialah kalau tidak dipecahkan ruyung. Kalau tidak dipecahkan ruyung, kalau tidak dia, manakan dapat sagunya. Manakan dapat cita-cita tanpa usaha tidak akan tercapai. Okey. Ada banyak sebenarnya, Ini cikgu bagi contoh. Dia ada bagian ruyung, manakan dapat sagunya. Maksudnya ialah cita betul. Kamu kata tadi cita-cita tanpa usaha. Cita-cita tanpa usaha tidak akan tercapai. Okey, apa yang ditulis oleh Jun, lepas tu dia kata bagai menatang minyak yang penuh. Istina dia kata berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Alicia dia kata bagai aur dengan tebing, hubungan yang rapat antara satu sama lain dan saling membantu. Okey, kita dah selesaikan juga soalan peribahasa. Kita ada lebih kurang 3 minit lagi. Minggu depan kita akan bincang lagi. Ada banyak soalan lagi, kita masih lagi belum habiskan. Dan kamu lihat kat sini, ini ialah cikgu bagi terangkan sedikit saja. Ini bahagian C ialah tentang rumusan. Okey. Dan baca, petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah
perkataan. Dan kamu tengok sini dia ada bahan yang pertama di sini. Okay, bahan yang pertama iaitu bahan ni panjang, iaitu tentang perindustrian. Bila kamu nak menulis sebuah rumusan, kamu kena, cara dia punya format dia ialah kamu kena nyatakan, dia kadang-kadang dia ada banyak-banyak fokus. Mula-mula kamu kena tulis dia punya pendahuluan. Lepas tu ialah isi surat bahan pertama. Lepas itu isi surat bahan yang kedua. Dan selepas itu dia punya penutup. Dan dalam pendahuluan tu kamu kena nyatakan, kamu kena baca dahulu. Kamu kena baca dahulu apakah yang diceritakan dalam petikan yang pertama. Kamu kena baca dahulu tentang apa. Selepas tu bila kamu dah tahu, kamu kena tuliskan dalam pendahuluan apakah cerita daripada petikan pertama. Ceritakanlah secara ringkas tentang tajuk yang kamu ingin nyatakan dalam pada pendahuluan. Selepas tu dalam bahan yang pertama, dalam perenggan yang kedua, kamu kena nyatakanlah apakah contohnya kesan-kesan, apakah kepentingan-kepentingan contohnya. Kamu kena tuliskan dalam bahan yang pertama. Okey, kelas ni cikgu harap nanti kita akan bincang lagi pada kelas minggu depan. Apa yang kita dah bincang selama 1 jam 15 minit tadi ialah beberapa soalan tentang, pertama ialah tentang kata ganti nama tunjuk, kata ganti nama diri, kita dah bincang juga. Lepas itu yang kedua kita bincangkan juga tentang bagaimana nak menulis, nak tukarkan daripada ayat aktif kepada ayat pasif. Selepas itu kita dah bincangkan juga tentang bahan, iaitu petikan umum pemahaman, dan kamu juga telah menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan petikan tersebut. Dan yang terakhir sekali ialah apa yang kita bincangkan tentang peribahasa. Peribahasa ada 3 peribahasa yang kita ada banyak yang kamu dah nyatakan tadi. Cikgu harap kamu faham apa yang kita dah belajar selama 1 jam 15 minit dan lagi soalan pada minggu depan. Terima kasih. Selamat tengah hari dan Assalamualaikum. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.